Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pada petang tengah hari ini, satu keputusan diumumkan menggemparkan Perikatan Nasional dan juga Muhyiddin Yassin. Dengan ungkapan habislah Perikatan Nasional dan Muhyiddin, Anda mesti tertanya-tanya, apakah isi kandungan konten kali ini? Ianya berkaitan dengan gelombang sokongan buat Perikatan Nasional kian reda, sengit di Kedah dan Kelantan. Wah. Pilihan raya tidak lama lagi akan berlangsung di Kedah dan Kelantan. Walau bagaimanapun, ada satu dapatan, satu kajian menunjukkan bahawa gelombang sokongan buat Perikatan Nasional kian reda dan data menunjukkan bahawa akan ada pertembungan sengit di Kedah dan Kelantan. PKR menangkis dakwaan kononnya terdapat gelombang peralihan undi dan sokongan kepada Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri PRN bagi 6 negeri dijangka bulan depan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, data awal kajian sehingga Jun lalu menunjukkan sokongan kepada Perikatan Nasional semakin reda dan persaingan sengit akan berlaku di Kedah dan Kelantan. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata, data tersebut menunjukkan pada PRN nanti pentadbiran PH di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang berada dalam keadaan selesa. Data kajian tersebut akan didedahkan dalam masa terdekat menjelang PRN, katanya kepada pemberita, selepas menghadiri majlis perjumpaan Menteri Ekonomi bersama warga Kementerian Ekonomi di Putrajaya hari ini. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pada 26 Jun lalu mendakwa gelombang Perikatan Nasional yang berlaku pada PRU 15 lalu akan berterusan pada PRN di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Semalam, Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Iqmal Rudin Ishak berkata, SPR telah menerima notis pembubaran rasmi Dewan Undangan Negeri Dun Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor serta Negeri Sembilan daripada speaker Dun masing-masing. SPR akan mengadakan mesyuarat khas hari ini untuk membincangkan tarik-tarik penting PRN di 6 negeri berkenan. Menjadi persoalan besar juga pada pagi ini ialah ke mana ataupun sampai mana gelombang hijau akan berlaku. Pilihan raya pada peringkat parlimen pada tahun 2022 menyaksikan perubahan undi yang luar biasa ke atas Perikatan Nasional. Fenomena ini disebut sebagai gelombang hijau. Menerusi momentum PAS pada 2018, gabungan PN mendominasi semua peti undi di Kelantan, Perlis dan Terengganu dan menang semua kecuali satu kerusi parlimen di Kedah. PN juga berjaya meluaskan pengaruhnya di negeri-negeri lain, termasuk Pulau Pinang dan Selangor, kubu-kubu kuat Pakatan Harapan PH. Setengah tahun berlalu sejak PRU 15 dan kini persoalannya, adakah gelombang hijau Perikatan Nasional akan terus membesar dan membadai negeri-negeri merah pada pilihan raya PRN akan datang, atau hilang momentum menjadi riak kecil sahaja. Menggunakan data undian PRU 15, kami menganalisis beberapa senario untuk PRN akan datang. Menggunakan kekelita kami, Anda juga boleh menggunakan data yang sama membuat jangkaan sendiri. Pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekod data undian parlimen mengikut satu sistem yang membolehkan untuk mengetahui pola undian di peringkat kawasan DUN pilihan raya negeri. Pada bahagian seterusnya, kami akan menggunakan data ini untuk melihat sejauh manakah pengaruh PN di negeri-negeri yang dipegang PH di peringkat parlimen dan kawasan pilihan raya negeri. Kami juga akan membincangkan senario sekiranya pilihan raya negeri telah dijalankan serentak dengan PRU 15 November 2022 dan pengundi tidak memecahkan undi. Pada PRU 15, PN berjaya meluaskan pengaruh di Selangor, memenangi 6 daripada 22 kursi parlimen di bahagian luar bandar, di utara dan barat negeri tersebut.
Selebihnya dimenangi oleh Pakatan Harapan PH. Tetapi di peringkat kawasan pilihan raya negeri, data menunjukkan bahawa PN mendapat undi terbanyak di 14 kawasan. Oleh itu, jika PRN berlaku serentak pada PRU 15 pada November lalu, PN boleh merangkul 9 kerusi DUN berbanding 5 yang kini disandang gabungan itu. Sementara itu, di Pulau Pinang, PN menang 3 kerusi parlimen. 2 kerusi yang sebelum ini merupakan kubu kuat BN, Kepala Batas dan Tasik Gelugur. Satu lagi kerusi merupakan Permatang Pau yang sebelum 2022 diwakili Anwar Ibrahim dan keluarganya sejak 1982. Jika PRN dan PRU berlangsung sekali, tanpa pemecahan undi, PN mampu menangi separuh daripada kerusi DUN di Tanah Besar Pulau Pinang, manakala BN akan tinggal satu sahaja. Antara 3 negeri yang dipegang PH, gelombang hijau paling lemah di Negeri Sembilan. Di sini PN gagal meraih kerusi parlimen. Namun begitu, jumlah undi yang dimenangi PN pada 2022 di sini meningkat dengan banyak. Berbanding 2018 dengan ini, PN dapat memenangi 3 daripada 36 kerusi DUN jika PRN dan PRU berlaku serentak dan pengundi tidak memecahkan undi. Jadi, apa mungkin terjadi? 6 PRN yang akan datang berlangsung dalam senarai politik yang berbeza. Kini PN akan berdepan dengan gabungan PH dan BN. Gabungan PH dan BN berharap penyokong mereka akan tetap bersama mereka serta akan mengundi untuk sekutu mereka demi menumpaskan musuh bersama iaitu Perikatan Nasional. Menggunakan data undian terperinci yang disediakan oleh SPR, kita dapat menjangkakan jumlah kerusi yang dapat dimenangi oleh gabungan PHBN melalui sebab kekelitas seperti di bawah. Ramal sendiri keputusan pilihan raya. Peratusan keluar mengundi, ramal jumlah penyokong akan keluar mengundi dengan menggunakan. Saudara-saudara sekalian, tunjukkan sekian dulu untuk kali ini. Jumlah penurunan saudara-saudara sekalian, semasa PRN Johor pada Mac 2022, iaitu pilihan raya pertama sejak undi 18, PH menerima 47% kurang undi berbanding jumlah undi yang diraihnya di Johor pada PRU 15. Bagi PN pula, jumlah pengundinya yang keluar mengundi pada PRN kurang 23%, manakala jumlah pengundi keluar untuk BN adalah sama. Semasa pilihan raya Tioman, jumlah undi PN juga sebanyak 23 berbanding sekarang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Apa pendapat Anda? Bye-bye. Selamat petang, selamat sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu perkara yang paling panas yang berlaku dalam politik Malaysia menjelang PRN akan datang. Dakwaan negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan. Dr. Mahathir menghina rakyat Sabah dan Sarawak. Wah, ini memang panas. Siapa yang menyatakannya? Siapa lagi kalau bukan pemimpin daripada Sabah sendiri, Wilfred Madius Tangau. Beliau membantah kepelbagaian bangsa dan kaum di Malaysia dikecilkan kepada Melayu Malaya semata-mata. Saudara-saudara sekalian, menurut Madius Tangau, Malaysia yang disertai Sabah dan Sarawak pada 1963 merupakan tanah bebas dan berdemokrasi, bukannya berdasarkan etnokrasi Melayu atau teokrasi Islamis, kata Wilfred Madius Tangau. Itu sebabnya Madius kata, Mahathir dakwa negara berbilang bangsa bertentangan perlembagaan sebenarnya satu penghinaan kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau membidas bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad susulan kenyataan kontroversi berkait tanah Melayu dan identiti berbilang bangsa Malaysia menyifatkannya berbaur penghinaan kepada penduduk Malaysia Timur khususnya Sabah dan Sarawak. Dalam kenyataan, bekas Presiden APCO itu berkata, serangan Mahathir terhadap kepelbagaian dan sekularisme mendedahkan niat jahat imperialis dan penjajah Malaya dan melihat Sabah
Sabah dan Sarawak sebagai hak milik penjajah orang Melayu Malaya. Beliau mengingatkan Mahathir ketika pembentukan Malaysia pada 1963, ia merupakan kesatuan 4 negara sekular dan pelbagai kaum, iaitu Malaya Semenanjung, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dr. Mahathir, dengar baik-baik. Kalau anda perlu diberi peringatan, Sabah dan Sarawak bukan hak milik penjajah dipindahkan daripada Great Britain kepada tanah Melayu, kata Madius Tangau. Kami tidak memilih menggantikan British dengan Malaysia sebagai tuan penjajah pada 1963. Andai itulah rancangan untuk menjadi lampiran kepada etnokrasi seperti mana diinginkan Dr. Mahathir, Sabah dan Sarawak tidak akan menyertai pembentukan Malaysia, kata Madius Tangau. Beliau berkata, jika mana-mana pihak mahu mengubah kontrak sosial pada 1963 dengan diam-diam menjajah Sabah dan Sarawak, justru merekalah yang membawa Malaya keluar dari Malaysia. Malaysia yang disertai Sabah dan Sarawak pada 1963 merupakan tanah bebas dan berdemokrasi, bukannya berdasarkan etnokrasi Melayu atau teokrasi Islamis. Dengan menghina rakyat Sabah dan Sarawak sebagai subjek imperialis dan penjajah Malaya, Dr. Mahathir mengisytiharkan perang terhadap idea pembentukan Malaysia, katanya. Katanya lagi, Sabah dan Sarawak terdiri daripada pelbagai bangsa, antaranya Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Suluk, Iban, Bidayu, Orang Hulu dan Melanau. Beliau membantah kepelbagaian bangsa dan kaum di Malaysia dikecilkan kepada Melayu Malaya semata-mata. Pada sidang media minggu lepas, Mahathir mendakwa usaha mempromosi negara berbilang bangsa bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang menekankan kemelayuan Malaysia. Mahathir juga mendakwa ada percubaan orang dari negara lain untuk mengubah Malaysia daripada tanah Melayu menjadi sebuah negara berbilang bangsa. Mahathir yang juga bekas pengurusi Bersatu di Petik berkata, orang ini tidak mengiktiraf orang Melayu sebagai pengasas dan pembangun Malaysia. Saudara-saudara sekalian, apabila Madius Tangau mendakwa, mengatakan bahawa dakwaan negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan, Dr. Mahathir hina rakyat Sabah dan Sarawak. Ini satu kenyataan yang memang sangat panas dan pastinya menarik perhatian anda. Madius Tangau kata, tindakan Dr. Mahathir susulan kenyataan kontroversi berkait tanah Melayu dan entiti berbilang bangsa Melayu menyifatkannya ia sebagai berbau penghinaan kepada penduduk Malaysia Timur. Dalam kenyataan bekas Presiden UMNO itu, beliau berkata serangan Mahathir terhadap kepelbagaian dan sekularisme mendedahkan niat jahat imperialis dan penjajah Malaya dan melihat Sabah dan Sarawak sebagai hak milik penjajah orang Melayu Malaya. Beliau mengingatkan Dr. Mahathir ketika pembentukan Malaysia pada 1963 yang merupakan kesatuan 4 negara sekular dan pelbagai kaum, iaitu Malaya Semenanjung, Singapura, Sabah dan Sarawak. Kata Madius Tangau, Dr. Mahathir, dengar baik-baik. Kalau anda perlu diberi perhatian atau kalau anda perlu diberikan peringatan, Sabah dan Sarawak bukan hak milik penjajah dipindahkan daripada Great Britain kepada tanah Melayu, kata beliau lagi. Kami tidak memilih menggantikan British dengan Malaysia sebagai tuan penjajah pada tahun 1963. Andai itulah rancangan untuk menjadikan lampiran kepada etnokrasi seperti mana diinginkan Dr. Mahathir, Sabah dan Sarawak tidak akan menyertai pembentukan Malaysia, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, setelah beberapa tahun Malaysia merdeka, selepas beberapa kali Tun Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, selepas menjadi 22 tahun campur 22 bulan menjadi Perdana Menteri, akhirnya satu perkara yang benar-benar menakutkan Mahathir Mohamad diumumkan hari ini. Tak sangka langsung
ini rupa-rupanya rahasia sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri, dan mungkin ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan Anda semua. Dan Anda boleh share kepada semua orang apabila seorang ahli politik yaitu Lim mengatakan bahawa Lim Kit Siang mengatakan pilih Mahathir adalah kesilapan Hussein On paling besar. Sampai begitu sekali dakwaan Lim Kit Siang terhadap Mahathir Mohamad. Namun, untuk mengikuti sebab mengapa Mahathir Mohamad adalah pilihan silap paling besar Hussein On, ikuti terus pembacaan dan ulasan ini. Apakah Anda juga setuju bahawa pilih Mahathir adalah kesilapan Hussein On paling besar? Menurut Lim Kit Siang, kesilapan memilih Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin nombor 2 UMNO mengubah halat 7 negara, kata pemimpin DAP itu. Serangan terbaru Dr. Mahathir Mohamad mendorong Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Hussein On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah halat 7 negara, menurut veteran DAP itu, telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, Tun Hussein On, memberitahu saya selepas bersaraannya pada tahun 80-an, yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad, katanya. Lim berkata ini membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari 1981 sehingga 2003 dan 2018 hingga 2022. Namun, perlu diingatkan, Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan Pakatan Harapan. Sementara itu, Lim berkata, Hussein pada ketika itu silap memilih berbanding Ghaffar Baba, Tengku Razali Hamzah dan Ghazali Safi selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk, melanggar Perlembagaan Persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, mengugut Mahathir selama 22 bulan dia mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara? Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa, termasuklah Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman AISRAD, DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini, walaupun DAP kemudiannya dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja, tampaknya pada satu kenyataan. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3 dalam kurungan 1 menyatakan, Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tua tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Perkara yang sama juga terpakai kepada DAP, katanya lagi.
Lim berkata dia gagal memahami bagaimana Mahathir boleh membuat kesilapan bahawa mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum itu bertentangan dengan perlembagaan. Adakah Mahathir mengatakan yang wawasan 2020 dengan 9 cabaran strategiknya juga bertentangan dengan perlembagaan? 3 Perdana Menteri terawal negara, Tunku Abdul Rahman, Razak Husin dan Husin On, berpegang dengan idea negara majmuk. Boleh lihat pada perkara 43 dalam kurungan 2 perlembagaan yang tidak meletakkan identiti kaum untuk siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya mengatakan Perdana Menteri perlulah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang diundi rakyat, kata beliau lagi. Lim berkata walaupun tiada permusuhan antara kaum dan agama di Malaysia, ada pihak yang mahu mewujudkan perpecahan dengan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Menjadi satu tragedi apabila dalam kalangan pihak ini ada seseorang individu yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad yang telah mencipta rekod dunia dengan kehilangan deposit paling pilihan rayanya tambahnya. Pada PRU 15 lalu, Mahathir mengalami kekalahan teruk di Langkawi dan kerusi parlimen itu dirampas oleh pemimpin Bersatu Perikatan Nasional Muhammad Suhaimi Abdullah yang mendapat 13,518 undi. Saudara-saudara sekalian, dalam pilihan raya Langkawi baru-baru ini, Perikatan Nasional Muhammad Suhaimi bin Abdullah memenangi 25,463 undi, manakala Barisan Nasional Dato' Misha Siraj Das mendapat 11,945 undi, manakala Pakatan Harapan Zabidi Yahya pula mendapat 5,417 undi. Dan yang paling mengejutkan sekali ialah Mahathir Mohamad hanya mampu mendapat undi sebanyak 4,566 undi sahaja. Manakala seorang lagi calon bebas Datuk Paduka Abdul Kadir hanya mendapat 89 undi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Inilah kerja paling gila pernah dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional kalau betul-betul ini terjadi. Apa ulasan kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Saudara-saudara sekalian, anda pasti mengenal Luqman Adam yang kadang-kadang macam jadi jurucakap UMNO, macam jadi jurucakap Barisan Nasional pula. Kali ini, Luqman Adam tanpa segan silu mengatakan bahawa UMNO sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Yang menjadi persoalan saya ialah apa yang dia kata ini dah mendapat restu daripada Zahid ke atau tidak? Atau ini hanya pendapat peribadi beliau? Kerana kalau benar UMNO sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan, pada pendapat saya ini memang kerja gila. Ini memang kerja yang merugikan untuk UMNO. Kerana anda harus tahu, kita harus tahu dan anda sedar bahawa UMNO sekarang ini dalam proses untuk berdiri selepas cedera teruk dalam PRU 14 dan PRU 15. Maka dengan itu, UMNO perlukan tongkat untuk berdiri semula. Itu pelambangan daripada saya. Jadi dengan itu sebabnya saya selama ini menyokong tindakan Zahid Hamidi untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, kerana kita tahu UMNO sebelum ini telah cedera parah dalam PRU 14 dan PRU 15. Mereka boleh dikatakan patah kaki. Untuk itu mereka perlu satu tempat untuk berpaut, satu tempat untuk bernaung, satu tempat untuk mereka berdiri semula. Sekarang ini saya tidak dapat menafikan bahawa UMNO dalam proses pemulihan untuk memulihkan kecederaan parah akibat PRU 15 dan 14. Dan saya nampak UMNO dan Barisan Nasional sekarang sedang dalam pemulihan yang amat baik dalam track, atau dalam kata lain on track. Namun
Tindakan Lokman Adam mengeluarkan kenyataan UMNO sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan cukup mengejutkan saya. Namun demikian, apakah sebabnya Lokman Adam mengatakan UMNO sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan ini? Benarkah Zahid Hamidi sedia tiba-tiba untuk tarik sokongan? Kerana untuk anda ketahui, kalau UMNO Barisan Nasional tarik sokongan daripada kerajaan perpaduan ini tidak akan runtuh juga kerana masih mempunyai bilangan sokongan yang mencukupi untuk meneruskan kerajaan yang ada pada waktu ini. Kalau UMNO saja yang keluar, kalau Barisan Nasional saja yang keluar, kerajaan ini tetap akan berterus dan kerajaan perpaduan tidak akan goyah. Jadi, kemana Barisan Nasional? Bergabung dengan Perikatan Nasional pun tidak akan dapat membentuk kerajaan. Dan itu sebabnya saya kata itu satu kerja yang gila, kerja merugikan kerana mereka tidak dapat untung apa-apa. Menurut Lokman Adam Shah Alam, UMNO bersedia untuk menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan sekiranya terdapat pihak yang berani mencabar kedudukan Islam sebagai agama rasmi, keistimewaan Raja-Raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, tidak mustahil perkara itu boleh berlaku dalam kerajaan perpaduan. Kerana sebelum ini, UMNO pernah menarik sokongan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya ingin memberikan satu kata-kata hikmat untuk Lokman Adam. Lokman Adam harus ingat, jangan sampai Barisan Nasional UMNO dicop sebagai pakar tarik sokongan. Kerana apabila mereka dicop sebagai pakar tarik sokongan, maka akhirnya nanti mereka juga yang akan kerugian kerana tiada siapa lagi yang akan mempercayai mereka dan tiada siapa lagi yang akan menjadikan mereka sebagai rakan sekutu atau komponen di dalam mana-mana gabungan. Akhirnya nanti Barisan Nasional UMNO akan bergerak sendirian yang telah pun merugikan mereka. Ini terbukti apabila mana-mana parti politik pada waktu ini bergerak solo tidak akan membawa apa-apa keuntungan. Contohnya, Parti Pejuang. Walaupun mereka masuk dalam GTA, mereka kalah teruk. Itulah sebabnya kalau UMNO bergerak sendiri, mereka tidak akan mampu untuk bangkit semula. Katanya, selagi Barisan Nasional BN berada dalam kerajaan perpaduan, perkara-perkara tersebut akan dijaga. Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Muhyiddin tidak boleh kawal DAP. Tapi yakinlah dengan BN, kita boleh kawal gerakan dari sebuah parti yang ekstrim pada suatu ketika dahulu. Jadi, saya minta kepada rakan-rakan yang takut DAP kuasai kita, setakat ini, alhamdulillah, selagi BN berada dalam kerajaan, kami akan pastikan ia tidak akan berlaku, kata beliau. Lagipun mereka sudah beri jaminan akur dengan perlembagaan. Beliau berkata demikian ketika menjadi panelis pada wacana Siri, Sinar Siri 404 bertajuk Adakah Bom Jengka kedua yang disiarkan secara langsung di semua platform Sinar Harian pada Selasa. Turut menjadi panel ialah Naib Pengerusi PKR Perak Muhammad Arafat Varisai Muhammad, Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional MN Datuk Tun Faisal Ismail Aziz serta Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Badrul Hisham atau dikenali sebagai Cikgu Gad. Mereka ini adalah Anwar Musa, Tun Faisal dan juga bekas Perdana Menteri Ismail Sabri yang berkomplot melengah-lengahkan pilihan raya kada ketiga itu. Kita sudah menang di Johor dan Melaka. Selain pembangkang juga berada dalam keadaan kucar-kacir. Sepatutnya terus buat pilihan raya. Saya yakin BN akan menang dan mampu membentuk kerajaan secara persendirian, ujar Lokman Adam lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara apabila Lokman Adam menyatakan beliau turut mendedahkan kegagalan UMNO pada pilihan raya umum PRU15 disebabkan sabotaj daripada orang dalam. Jadi akhirnya Lokman Adam membawa pendedahan punca kegagalan UMNO dalam pilihan raya yang beliau kata disebabkan sabotaj orang dalam. Inilah sikap yang pada pendapat saya perlu dihakis oleh Lokman Adam.
Berhenti menyalahkan orang lain atas kekalahan. Belajarlah untuk muhasabah diri dan memperbaiki diri. Karena sampai bila mau salahkan orang, tidak ada satu perkara pun yang boleh diperbaiki kalau asyik-asyik nak menyalahkan orang. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Luqman Adam mengatakan UMNO sedia tarik sukan terhadap kerajaan perpaduan, kerana Luqman kata, jika ada pihak berani mencabar kedudukan Islam dan agama sebagai agama rasmi dan keistimewaan Raja-Raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu, maka mereka tidak teragak-agak untuk menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Luqman Adam harus tahu yang cuba-cuba untuk mengaitkan perkara-perkara seperti ini bukanlah DAP, tetapi mungkin ada orang lain. Apa pendapat anda semua? Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Hore, 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 hore. Kita akhirnya menemui jawapan yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu jawapan ini daripada Anwar Ibrahim. Kita memang suka apabila Anwar Ibrahim menjawab, menemplak apa yang didakwa oleh Mahathir Mohamad. Kita tunggu-tunggu, memang kita tunggu-tunggu dari kemarin sampailah pagi ini, sampailah ke petang ini, kita tunggu jawapan Anwar Ibrahim tentang dakwaan Mahathir. Kononnya Anwar Ibrahim ini seakan-akan boneka kepada DAP. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, Anwar Ibrahim nyatakan, jari Anwar Ibrahim macam ni gambar tu, saya bukan boneka sesiapa. Ini kita tunggu-tunggu, jawapan tuntas, jawapan berani, jawapan tak tangguh-tangguh, jawapan yang memalukan Mahathir semula. Apabila Mahathir mendakwa, Anwar Ibrahim seakan-akan boneka kepada DAP. Tapi Anwar Ibrahim jawab. Dia jawab Mahathir. Anwar Ibrahim kata, saya bukan boneka sesiapa. Anwar balas dakwaan Dr. Mahathir, kerajaan akur kepada DAP. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membalas semula kenyataan yang membayangkan dia tunduk kepada mana-mana pihak. Ya, setelah Dr. Mahathir Mohamad mendakwa, kerajaan pimpinan Anwar terikat dengan DAP kerana parti itu memiliki anggota parlimen yang ramai. Ada dibahaskan kata, kita tunduk kerana dukungan parti berasaskan Cina, DAP yang menguasai kerajaan. Perdana Menteri adalah saya. Saya bukan boneka sesiapa, kata Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, umur saya akan cecah 76 tahun. Saya tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau boleh dibeli, saya dah melencong lama dah, katanya dalam forum di Putrajaya hari ini. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim menyatakan dengan berani dan tuntasnya perkara ini, dia membidas Dr. Mahathir Mohamad hari ini yang dia mengatakan bahawa saya bukan boneka sesiapa. Ini kita tunggu-tunggu. Mahathir Mohamad harus ingat, kata Anwar Ibrahim, saya bukan boneka DAP. Dan yang menjadi jawapan persoalan atau pendapat saya ialah apabila Mahathir Mohamad mendakwa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim terikat dengan DAP kerana parti itu memiliki anggota parlimen yang ramai, saya tidak setuju. Kerana PKR juga memiliki kerusi yang hampir sama banyak dengan DAP. Walaupun DAP mempunyai kerusi yang banyak, tapi DAP sebenarnya tidak mempunyai asas untuk mengugut Anwar Ibrahim. Kalau DAP nak meninggalkan Anwar Ibrahim, DAP dapat apa? Itu persoalan dia. Tak ada apa-apa. Kamu ingat, nak tinggalkan kerajaan itu semudah petik jari ke? DAP nak meninggalkan Anwar Ibrahim itu semudah petik jari ke? Tak mungkin. Hanya parti-parti tertentu yang semudah petik jari meninggalkan kawan mereka sendiri. Antaranya kamu tahu, tak perlulah saya cakap, Anda tahu siapa parti itu yang dengan mudah meninggalkan gabungan, yang mudah meninggalkan rakan, yang dengan mudah menarik sokongan. DAP tak pernah tarik sokongan. Selain itu, Anthony Locke juga telah mengatakan bahawa Mahathir ni dah lupa bahawa ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri, yang menyokong, yang mendukung Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 42 kerusi ialah DAP. Anthony Locke tanya kepada Mahathir, Mahathir dah lupa
waktu kamu jadi Perdana Menteri, yang menyokong kamu jadi Perdana Menteri itu ialah 42 kerusi DAP yang menyokong Anda. Tapi Mahathir mula lupa, tak kenang jasa DAP. Lepas DAP dah bersama Anwar Ibrahim, lepas Mahathir dah tak berkuasa lagi, lepas Mahathir tak boleh buat apa-apa lagi, dah dibuang, dah tak di harga apa ya, tak diundi lagi. Akhirnya dia kata DAP pula yang membonekakan Anwar. Tapi dia lupa bahawa DAP pernah bersama dengan dia, menyokong dia jadi Perdana Menteri. Dan yang lebih hebat lagi, saudara-saudara sekalian, ialah dia lupa DAP tak pernah menarik sokongan kepada mana-mana Perdana Menteri, termasuklah Mahathir Mohamad. DAP tak pernah tarik sokongan, tapi yang tarik sokongan kepada Mahathir Mohamad siapa? Azmin Ali dan juga Muhyiddin Yassin. Mereka yang menarik sokongan. Mereka yang menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan. Sehingga Mahathir akhirnya terpaksa letak jawatan. Itu yang perlu Mahathir ingat. Tapi dia lupa. Dia lupa. Inilah sikap yang paling kita kata tahap apa ya? Hipokrasi tahap tertinggi. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim kata saya bukan boneka DAP, dengan itu kita setuju. Saya sangat setuju Anwar Ibrahim tidak akan dapat diugut oleh DAP, karena DAP lah yang memerlukan Anwar Ibrahim, bukan Anwar Ibrahim yang memerlukan DAP. Kalau DAP hendak pergi daripada kerajaan ini, kemana dia? Kemana dia? Anwar Ibrahim tak ada apa-apa takut pun. Dan sudah terbukti waktu dua kali Anwar Ibrahim. Kali pertama Anwar Ibrahim mengusulkan sendiri, undi tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Belum pernah Perdana Menteri buat begini. Tapi Anwar Ibrahim sanggup buat. Akhirnya dia menang hampir 2/3 di Dewan Rakyat. Kali kedua Anwar Ibrahim buat lagi, dia cabar pula pembangkang kali ini. Anwar Ibrahim kata, kalau ini Anda pula bawa usul. Tapi apa terjadi? Pembangkang tak berani nak buat undi usul, tak percaya terhadap Anwar Ibrahim. Jadi pada pendapat saya, ini adalah satu gagasan yang bohong. Anwar Ibrahim bukan orang yang boleh dijadikan boneka. Dan Anwar Ibrahim sendiri mengakui bahawa dia tidak akan tunduk mana-mana kuasa. Anwar Ibrahim kata, saya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah saya, kata Anwar Ibrahim. Saya bukan boneka sesiapa. Saya bukan boneka sesiapa, kata Anwar Ibrahim. Alhamdulillah umur saya akan cacat 76 tahun. Saya tak boleh dibeli dengan wang ringgit, kata Anwar Ibrahim. Kalau dia boleh dibeli dengan wang ringgit, saya dah lama melencong, lama dah, kata Anwar Ibrahim. Jadi kita ucapkan tahniah syabas kepada Anwar Ibrahim. Dengan kenyataan ini, Anwar Ibrahim menang besar, kalahkan Mahathir sekali lagi. Sila share video ini supaya dapat menjawab apa yang dihantarkan, pembohongan yang dihantarkan di media sosial mengatakan Anwar Ibrahim ialah boneka kepada orang ini dan itulah. Tidak. Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri kita dan beliau kata dia bukan boleh dijual beli dan dia adalah Perdana Menteri dan dia bukan boneka kepada sesiapa. Harap ini dapat pengajaran kepada semua orang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.